geng pencen tu. Yalah, saya tengok di YouTube ada. So saya ada tulis dalam ni. Dan WhatsApp. So memang ramai lah geng pencen saya yang contribute dalam ni. Dan kami every year ada apa ni? Ada menulis. Geng pencen. Tapi kami tak kenal. Kami ni just for the sake of writing. Ya. Satu. Kemudian ini adalah buku ikan untuk fakulti perikanan dan sains makanan. Kita tolong koordinate kan untuk apa ni pelitian buat publication lah. But mostly about apa ni macam aquaculture, ekonomi upstream punya benda lah, bukannya taxonomy tak ada. So we hope taxonomy akan masuk selepas ni ke. Masalah sekarang ni tak ada orang nak come forward, nak membantu. Jadi yang kita berikan dulu kita sama treatment. But nobody come so the reason kenapa ikan ni juga dia terima, kerana ikan ni pun ada dekat taman negara, ada dalam protected area. Tasik Beras. Tasik Beras, walaupun beta tu dekat Paya dalam Tasik pun ada. So that's why ujung-ujung dia accept to publish lah apa. Tu dia punya idea. Logo dia. Okay. Ini daripada sahabat saya yang menulis buku. So dia kata minta tolong wakafkan lah kepada orang yang nak membaca. Jadi yang pertama ni adalah mengenai Islam, yang realiti sekarang ni. Yang budaya X, budaya Y ialah mengenai pemikiran orang Melayu dulu, Generasi X. dan yang sekarang ni, yang budak-budak Melayu sekarang ni, yang tak tahu pasal Mahathir, yang tak tahu pasal zaman dulu, perjuangan dulu dan apa ni, cara kerja. Siapa dia? Doktor. Saya tak kenal dia, tapi dia pernah apa ni kerja di USIN. Usim. Sorry, bukan UPSI. So dia kalau tak silap sekarang ni kerja dia menulis di buku dan dia self publication. So dia bagi pada kawan saya untuk saya edarkan pada orang yang nak membaca lah macam tu. Yalah, email ada. So you can contact dia. So itu sajalah. Saya nak tanya sekejap soalan pada Prof. Pasal macam mana Prof sampai ke tahap ni, dan juga untuk beritahu generasi yang akan datang. Ada dua perspektif pada hemat saya. Satu, ada masa yang lapang, yang luang, khususnya apabila kita dilanda dengan pandemik COVID hari itu. Kita tak boleh ke mana-mana, jadi masa ada. Yang kedua, dah timbul di dalam minda saya ingin mendorong generasi yang akan datang, khususnya anak-anak saya, cucu-cucu saya, untuk membaca dan pula membaca apa yang relevan kepada agama kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita. Yang ketiga, kesan sampingannya, bagaimana nak mendorong anak murid kita atau generasi yang akan datang ini bekerja kuat, bekerja lebih kuat demi bangsa, agama itu, dan jangan sangat bergantung kepada apa yang saya panggil mentaliti subsidi. Itu biar orang lain buat lah, aku tak nak buat. Jadi saya dah mula menulis beberapa buku termasuk autobiografi dan dalam proof sekarang. Sasaran saya ialah memberitahu saudara-saudara saya, waris saya yang berbilang ribu juga, supaya belajar kuat, kerja kuat, dan insya-Allah jadi macam saya, berjaya.
dalam akademik lah. Dalam akademik dan dalam hidup pun, pasal anak-anak Berjaya. berjaya. Jadi itu satu dorongan kepada keluarga. Kemudian saya hampir siap juga dalam bentuk proof sekarang. Saya tulis diary of a botanist. Maksudnya memberitahu para pembaca, pertama sekali orang yang mengenali saya, apa yang saya buat setiap hari dalam 7 hari seminggu, 4 minggu sebulan, bermula tahun 73 hingga sekarang. Jadi masalahnya edisi Inggeris jumlah halaman ialah 794. Edisi Melayu jadi 1025 halaman. Saya kata, boleh tak jilid buku setebal ni? Kata Dewan Bahasa Pustaka, oh kami dah buat kamus dua bahasa, so boleh buat. Jadi saya ingin memberitahu para pembaca, khususnya pelajar-pelajar, inilah apa yang Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul buat sehari sehingga dia berjaya. Motivasi lah. Kemudian saya sedang menulis sekarang 2-3 buku lagi. Satu saya panggil Nature's Diplomat, ... 52 years of exploring the forest in Malaysia. Saya cuba nukilkan pengalaman saya semenjak tahun 88 mengetuai dan mengambil bahagian dalam ekspedisi di berbagai-bagai jenis hutan di semua semasa di IPM, berbagai jenis hutan di seluruh Malaysia. Dan apa yang kami menemui, apa yang kami katanya buat kita terdorong nak menjalankan ini. Jadi buku satu lagi saya panggil Taksonomi di Persimpangan. Jadi saya cuba membincangkan nasib masa depan ilmu taksonomi tumbuhan sekarang. Masa penjajahan British sangat agung sains ini. Selepas merdeka sekian hari menjadi malap, dan tahun 20-an ini sangat malap. Jadi bakat taksonomi sangat berkurangan. Ada Hingga orang kata akan pupus. Jadi saya membincangkan dari persimpangan itu. Kenapa? Sebab kita masih kaya dengan flora dan fauna. Kita perlu ahli taksonomi mengkaji. Sebab itu tadi saya tumbuhkan dengan buku ini. Sekarang seolah-olah ini suatu penulisan popular yang boleh diterjemahkan di dalam suatu perlakuan taksonomi, iaitu setiap family ikan dihurai, kekunci kepada genus ikan itu dalam family tertentu, dan setiap genus yang ada spesies lebih daripada satu ada kekunci pada spesies, dan setiap spesies akan dihuraikan. Baru saya rasa kalau meninggal dunia besok boleh lelak mata, iaitu kepelbagaian biologi kita telah ditangani oleh anak cucu kita. Itu sekali. Jadi, dan buku yang terakhir yang saya buat dalam masa yang sama ialah saya panggil Esei Botani untuk Pelajar. Itu himpunan makalah-makalah saya mengenai botani untuk pelajar universiti. Jadi perkara ini timbul kerana takdilah tiga sebab. Pertama, masa ada, kecil. Yang kedua, dorongan untuk buat sesuatu supaya generasi akan datang tidak, kita kata, dikuasai oleh Mr. Google ke ataupun handphone. Kebergantungan kepada benda ni. Oh, I can refer to Mr. Google. Oh, saya boleh. Saya rasa generasi saya ini masih nak memegang satu jasad yang bernama buku dan membaca bila kita lapang dan melihat keberbagaian, dan kita boleh memberitahu anak cucu. Itu sebenarnya faktor-faktor yang mendorong saya menulis buku sekarang, di samping masih lagi menulis makalah, tapi dengan bantuan personal komputer lah.
Kerana senang, tidak lagi apa typewriter gedung-gedang gitu. Jadi insyaAllah buku saya autobiografi akan keluar dalam buku. Tengok ejaan-ejaan yang ralak dan jari pun dalam proof. Saya jangka tidak bulan depan, bulan insyaAllah. So Prof Das akan dapat, kerana Prof Das tulis bukan saja kata pengantar tetapi juga epilog kepada autobiografi saya. Saya nak tanya Prof ni, last week ya, ada banyak isu mengenai apa ni, adanya ada kes UPM yang mana lecturer dia mengambil makalah yang lain yang diterjemahkan kemudian meletak apa ni, jengkung Cina di dalamnya dan disanggah oleh scholar daripada Perancis. Jadi ada juga report daripada US mengatakan Malaysia adalah negara yang paling tinggi yang buat retraction. Jadi masalahnya kenapa dan bagaimana nak mengatasi ini? Ya, terima kasih Prof. Saya membaca kedua-dua artikel itu dan reaksi saya jelas sekali bahawasanya mungkin boleh saya katakan negara kita ni dalam persimpangan lah daripada etika. Kita beretika dahulu, kita tidak kita kata terpengaruh kerana dulu kita membuat kerja kerana kita ingin membuat kerja ikhlas, tidak ada tekanan daripada majikan, tidak ada tekanan daripada mana-mana pihak. Tapi sekarang dah sampai ke persimpangan. Ada di antara kita pun bekas ahli akademik, maknanya mantan-mantan kawan kita yang terpengaruh dengan satu pihak atau dua pihak yang lain yang membayar penyelidik menyelidik untuk tujuan ataupun agenda yang tertentu. KPI. Satu agenda ialah untuk menunjukkan ketuanan Melayu. Betul. Jadi buku yang disebutkan tadi mengenai maritim Melayu zaman dulu, bagi saya adalah salah satu contoh untuk menunjukkan orang Melayu sebagai pelayar. Tapi kalaulah tomahan yang diberi oleh pengkaji dari Perancis itu dan Amerika itu betul, jadi bersimpatilah saya di atas perkara yang telah berlaku, iaitu seolah-olah tidak kita kata meticulous. Itu cerita mengenai mungkin maritim Melayu, tetapi gambar yang ditunjukkan ialah jung Cina. Jadi kalau itu betul, malang sekali dah. Mengenai dengan retraction itu ialah mudah. Iaitu bila kita membuat satu penyelidikan, dia akan mengambil masa yang lama. Dan hasil penyelidikan itu harus ditasyih oleh pakar-pakar dan akan memakan masa yang lama. Jadi untuk mempercepatkan, tak payah ditasyih lah. Guna kita kata kita semula maklumat yang dah diterbitkan oleh kawan ke atau kita sendiri, paling senang kerana ada fenomena potong dan letak, cut and paste. Dan seperti mana yang Prof dah sebutkan tadi, antara faktornya ialah yang kita panggil sekarang KPI lah. Iaitu kita kena buat ni, kita kena buat tu, kita kena buat ni, kita kena buat tu, dan masa terhad, keuangan terhad. Jadi kita seolah-olah menipu diri lah. Selagi orang tak berjumpa kesilapan kita, lantak lah. Sama macam orang kata sampai ke traffic light, tak ada polis, pukul 2 pagi, merah, jalan lah. Jadi kita dah sampai pada persimpangan sebegitu, iaitu jati diri sudah agak menurun, wibawa kita dipertikaikan. Tapi malang lah. Tapi dalam sejarah dunia, sejarah satu bangsa, kita akan mengalami perkara yang sedemikian.
Tapi terpulanglah kepada kita, kita kata menasihati anak murid kita, rakan-rakan kita kembali kepada asal, beretika dalam jalan kerja secara ikhlas, secara kita kata perkara yang akan tidak mencemarkan nama baik kita pada hari nanti. Tapi saya serahkan kepada masyarakat untuk kita kata menilaikan perkara ini. Saya terbaca kedua perkara itu, saya sangat kesal. Jadi dikatakan negara kita antara negara yang mempunyai bukti retraction yang banyak sangat. Sekarang ini sukar untuk menipu. Sebab penganalisis ramai di luar sana yang melihat di mana kita terbitkan, bagaimana kita terbitkan, berapa banyak kita bayar untuk diterbitkan. Dan sekarang saya kenal dulu dengan satu proses dinama turn in, itu untuk melihat turn it in. Jadi untuk melihat plagiarisme dan juga kita semula data dan segala macam. Dan di kalangan pelajar siswazah pun wujud hari ini, iaitu menggunakan maklumat data orang mengatakan kita punya. Jadi alasannya selagi tidak terjumpa, tidak dibuktikan otherwise, maka itu saya punya lah. Tidak sampai tahap itu, saya secara peribadi agak kesal sangat dengan perkara ini, tapi telah terjadi dan sama-sama ada apa suggestion kita nak bagi kepada our political leaders, bagi menteri. Orang putih kata let's go to the basic. Marilah kita kembali kepada asal. Tidak salah apa yang abang-abang kita buat dahulu. Tidak salah apa yang kami generasi saya dengan Prof buat dahulu. Kami bekerja kuat. Tapi dulu tidak ada KPI, tidak ada itu, tidak ada ini. Bagi mereka yang berada di pihak yang bertanggungjawab, yang berwajib, seperti di universiti, itu chancellery, di kerajaan, kementerian, waspadalah perkara ini. Jangan kita tertambus diri sendiri, jangan kita tertangkap oleh orang lain, jangan kita lagi mengikut fenomena. Selagi kita tidak ditangkap, maka kita benar. Bila ditangkap, baru kita bersalah. Kita dari awal lagi kembali kepada asas, integriti kita, wibawa kita. Biarlah kita tidak menjadi juara asal kita buat kerja dengan ikhlas, dengan wibawa, dengan integriti. Itulah nilai kita. Marilah semua kita kembali kepada asas. Let's go back to the basic. Let's go back to Talakah. Saya rasa pandangan Prof. Datuk Dr. Latif memang benar. Waktu zaman kita dulu, asalkan kita buat research, any research, go to the field, go to the lab, dan kita asalkan publish. Kita tidak diminta publish dalam high impact journal ataupun dalam menjadi orang dekat dunia. Tidak, asalkan benda ni adalah bahan akademik yang boleh digunakan oleh masyarakat masa dulu lah. Tapi apabila masuk dalam, saya ingat tahun 2000, dia dah ada shift supaya ada KPI, ada international journal, ada index dan sebagainya. So sekarang ni kita balik semula, as long as you do research and you publish. Tugas kita sebagai, kita dulu mantan akademik lah. Tugas para akademik sekarang, penyelidik ialah membina negara bangsa Malaysia. Bila kita membuat kerja seperti mana yang saya sebut tadi dengan ikhlas untuk membina bangsa, agama dan negara kita, dunia akan mengenali kita. Tapi jikalau kita dari mula lagi ingin menjadi pemain global, juara dunia,
maka kita akan ketinggalan. Kita bagi saya tak sempat nak berlawan dengan kita kata Jerman, Jepun, Amerika Syarikat atau negara yang telah menjadi negara maju. Kita jangan berlaku. Kita kembali kepada membina negara kita. Apa yang penting kepada pembangunan negara kita daripada segi akademik, dari sekolah rendah ke sekolah menengah ke universiti, itu yang penting kepada negara kita. Kita tak boleh banding dengan kehendak negara luar, negara asing, kerana dia mementingkan pembinaan negara bangsa dia. Begitu juga dengan sains, agama, akhlak. Kita membuat untuk kata masyarakat kita, masyarakat Malaysia yang beragama Islam, yang bertunggakan bahasa Malaysia, dan pihak pemerintah khususnya di kementerian dan juga di universiti, di chancellery, harus ataupun wajib mengiktiraf apakah hasil yang kita boleh jana untuk bangsa dan negara, untuk pembangunan negara kita yang relevan pada negara kita. Jangan kita fikirkan untuk membina dunia ataupun membinakan global. Dan jikalau itu berlaku, apa yang dibuat oleh kita boleh membantu kita menjadi pemain global, pemain dunia, itu bagi saya bonus dan dividen. Tapi keutamaan kita kepada bangsa kita, negara kita, agama kita yang kita pegang sekarang. Jangan lupa perkara itu. Sebab itulah saya kembali pada basic. Saya ingat antara Naib Chancellor yang ada pemikirannya itu ialah Tan Sri Zul. Beliau satu-satunya Naib Chancellor yang berfikir macam tu. Tidak memikirkan kita kena jadi orang di dunia, tetapi dia banyak cakap mengenai apakah benda ni lestari untuk masyarakat, adakah dia lestari untuk negara kita. Jadi Tapi, tak ramai NC yang nak dia berfikir macam tu. Seorang daripada 20. Ya. Nah, jadi 19 lagi naik chancellor seperti dia. Ya. Saya fikirkan ini, saya memikirkan Universiti Tempatan Awang lah ada 20. Dan Tan Sri Zul adalah seorang daripada 20. Jadi 19 lagi tu kalau boleh bersama dengan dia. Ya. Faktor yang kedua yang Tan Sri Zul pernah sebut pada saya adalah kementerian. Correct. Iaitu kebanyakan naib chancellor termasuk dia mungkin masih mematuhi semua peraturan yang datang daripada kementerian, iaitu PSC. Sukar bagi mereka untuk tidak mengikut. Jadi saya minta lah mereka di kementerian yang memikirkan seperti yang saya sebutkan tadi, fikirkan apakah yang terbaik bagi negara Malaysia, bangsa Malaysia dan agama Islam. Bagi saya, kalau negara, bangsa dan agama di Malaysia ini selamat, dunia akan bergerak kita. Sebab kita berasal dari situ. Saya ingat masa kita dalam tahun 70-an, 80-an, kita berada di suatu tahap yang dihormati oleh mereka. Masa fikir dalam ASEAN lah kita dihormati. Tapi sekarang tahun 20-an kita tidak lagi dihormati oleh negara ASEAN atau di Asia, apatah lagi global. Apa salah kita? Jadi saya fikir bila kita sampai ke pangkal jalan, kembalilah kepada asal dan lihat semula. Kalau ada kesilapan, kita boleh baiki. Tapi kalau kita tidak membaiki kesilapan, kita tak akan maju sebagai satu negara. Khususnya dalam akademik lah. Saya terdengar minggu ni iaitu PMX Syekh Anwar memikirkan tentang pendidikan kita yang agak tersorok di Asia. Jadi bukan saja di sekolah rendah, di sekolah menengah, juga universiti. Kenapa ibu bapa tidak menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan?
kenapa ibu bapa tidak mengantar anak mereka ke universiti tempatan. Kita kena fikir kenapa peratusan yang tinggi di sekolah rendah tak boleh membaca, tak boleh mengira, tak boleh buat karangan, ataupun tak boleh buat surat rasmi. Kita kena fikirkan itu. Dan mungkin ada yang mengatakan ini COVID punya hal lah. 3 tahun kita belajar melalui komputer, tidak berdepan. Tapi COVID sudah hampir hilang. Kembalilah kepada pangkal jalan. Semoga suatu hari nanti kita kembali kepada kegemilangan dalam tahun 70-an, 80-an dan fundamental. kepada asas, kepada fundamental. Okay, Prof, terima kasih banyak kerana datang ke Terengganu dan harap dapat bersembang macam ni lagi dengan Prof. Latif, kerana beliau adalah orang-orang yang saya fikir the true blue nation yang sangat banyak menyumbang ilmu, dan juga beliau saya anggap sebagai saya punya mentor. Dalam banyak perkara saya banyak refer kepada Prof. Dr. Latif. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ini kita lunch dengan tetamu kehormat kita dekat Belaga Angin. Oh tu cantik tu. Kena tengok baik-baik, nama dia Kedai Makan Belaga Angin. Okey, ini tetamu kita hari ni. Ikan kecil. Ikan bili. Ikan bili. Ikan kecil. Allah. Pemandangan dia memang cantik. 3 tahun. Ikan kecil. Okey, Prof. Ikan bili. Ikan kecil. Oh, gaduh ni.